Saudara, hari ini telah berlangsungnya undi awal bagi PRU Dun Melaka dengan 89.9% pengundi menunaikan tanggungjawab. Untuk laporan penuh, kita terus saja ke studio Mini RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. 89.90% pengundi awal menunaikan tanggungjawab masing-masing pada hari pengundian awal siang tadi. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Ikmaruddin Ishak memaklumkan peratusan itu mewakili 10,390 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan serta anggota polis. Jumlah keseluruhan pengundi awal adalah seramai 11,557 orang. Proses pengundian di 31 pusat mengundi berjalan lancar. SPR turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat menjayakan pengundian awal. Pusat Pengundian Awal IPD Melaka Tengah merekodkan 89.69% pengundi awal menunaikan tanggungjawab mereka. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dun Bandar Hilir, Dato' Ismail Abdul Rahman memaklumkan peratusan keluar mengundi itu melebihi sasaran yang ditetapkan. Pengundi yang datang mengundi telah melebihi daripada sasaran yang ditetapkan. Dan saya rasa berpuas hati mereka bekerja sama sepenuhnya dengan kita bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian awal di IPD Melaka Tengah petang tadi. Sementara itu, proses sanitasi turut dilakukan setiap sejam sekali bagi memastikan keselamatan pusat pengundian, petugas serta pemilih. SPR memaklumkan 11,557 pengundi menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih awal di 31 pusat mengundi melibatkan 24 dun. Semua peti undi pengundian awal ini disimpan di lokap Balai Polis dan semua kertas undi akan dikira Sabtu ini. Hasrat 3 pengundi awal untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing tidak tercapai selepas menjadi kontak rapat pesakit COVID-19. Pegawai Pengurus Dun Macap Jaya, Aweluddin Hamid berkata, ketiga-tiga individu itu sepatutnya mengundi di IPD Alur Gajah. Baik, untuk proses pengundian awal ini terdapat 3 orang calon yang 3 orang pengundi lah yang di mana kontak rapat kepada seorang yang telah positif COVID, dan di dalam status MySejahtera mereka tu berstatus merah. Maksudnya kita pun mendapat nasihat daripada PKD di mana kita tidak membenarkan pengundi tersebut untuk membuat proses pengundian. Siang tadi, 340 pemilih awal dari 378 pengundi hadir melaksanakan tanggungjawab bagi memilih wakil bagi Dun Macap Jaya. Bertindak mencabut bendera dan gegantung parti politik, seorang pemandu lori berusia 48 tahun ditahan. Ketua Polis Melaka, Dato' Abdul Majid Muhammad Ali memaklumkan dalam kejadian 8.54 minit malam semalam itu, individu terbabit mendakwa pemasangan bahan kempen itu menghalang pandangan pengguna jalan raya. Hasil pemeriksaan, polis menemui 8 batang bendera berlogo Pakatan Harapan, 4 batang bendera Perikatan Nasional dan 14 batang bendera Barisan Nasional. Individu itu juga mengakui tindakannya tiada kaitan dengan elemen politik. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Kesiksaan. Suspek kemudiannya dibebaskan dengan jaminan polis. Mengulas lanjut, Dato' Abdul Majid memberitahu sepanjang tempoh kempen 5 laporan polis diterima berkaitan sabotaj bendera dan gegantung parti politik. Beliau turut menasihatkan parti politik untuk tidak memasang atau memacak bendera di tempat yang menghalang pandangan pengguna jalan raya bagi mengelak berlakunya kemalangan. Sementara itu, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPSDJ menurunkan sekurang-kurangnya 5 gegantung parti politik sejak 8 November lepas kerana melanggar peraturan berkempen.
Yang di-Pertua MPSTJ, Datuk Syadan Osman berkata tindakan diambil kerana bahan kempen berkenaan mampu menimbulkan insiden tidak diingini dalam kalangan masyarakat. Setakat ini tiada kompaun dikeluarkan berkaitan gegantung berkenaan. Selain tindakan menurunkan bahan kempen yang menghalang pandangan lalu lintas juga dilakukan di beberapa tempat dan kawasan. Penguatkuasa MPSTJ dan penguatkuasa kempen pilihan raya juga telah memberi nasihat dan notis arahan kepada jentera parti yang masih memaku poster calon mereka di pokok-pokok milik majlis serta di kawasan yang dilarang. Rakyat negeri Melaka matang menilai kerjasama yang terbentuk dalam Perikatan Nasional PN. Ia termasuk dasar-dasar PN yang peduli rakyat selain usaha memulihkan ekonomi. Dan saya yakin pengundi di Melaka mahukan sebuah kerajaan yang stabil, mahukan kerajaan yang prihatin rakyat, mahukan kerajaan yang progresif dan ianya ada di dalam Perikatan Nasional. Tambah Datuk Seri Muhammad Azmin, calon-calon muda yang diketengahkan untuk PRU Don Melaka ini juga mampu membawa agenda PN di negeri ini. Masalah muara cetek di Jeti Nelayan Kampung Serkam Melaka akan diselesaikan segera. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh. Dia adalah permasalahan-permasalahan yang banyak kawasan-kawasan nelayan ini timbul. Masalah yang hampir sama. Di antaranya iaitulah kawasan pendaratan perahu-perahu di sini dia cetek kerana pasang surut dia ni ada tergendala di kawasan pantai sana. Jadi insya-Allah saya akan bawa perkara ini ke kementerian, sama ada Kementerian Kasar ataupun MAFI. Dr. Nik Muhammad Zawawi ditemui selepas melawat jeti nelayan di Serkam. Beberapa nelayan yang ditemui turut melahirkan harapan agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan segera bagi membantu meningkatkan sumber pendapatan mereka. Dan saya sebagai nelayan sini harap sangatlah apa yang kami pernah minta telah usulkan dapat kiranya kerajaan segerakanlah. Saya berharap pada pemimpin akan datang agar jangan hentikan penambahan pantai atau pengambilan pasir daripada pantai akan mengganggu ekosistem kehidupan laut. Jadi saya perlu siapa-siapa yang memimpin akan datang buatkan saya satu batu gunung untuk ke laut supaya air cepat masuk dalam kuala supaya nelayan boleh keluar. Dan lagi satu, apa-apa berlaku masalah ribut, kita boleh parking kat situ. Dondang sayang keunikannya menjadikan seni itu layak mendapat pengiktirafan Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO sebagai warisan tidak ketara dunia pada 2018. Susulan pengiktirafan itu, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Melaka merangka pelbagai program supaya seni dondang sayang terus mekar. Pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak tahun lalu juga tidak menghalang jabatan itu untuk memastikan mesej serta keunikan dondang sayang sampai kepada generasi muda. Laporan wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim. Mengikut Dasar Kebudayaan Negara 2021 yang dilancarkan pada April lalu, terdapat 7 teras digariskan sebagai panduan dan rujukan dalam merencana pembangunan seni, budaya dan warisan negara. Berdasarkan Teras 3 Dasar Kebudayaan Negara 2021 iaitu pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya, pelbagai inisiatif dilaksana JKKN Melaka bagi memelihara seni dondang sayang agar ia tetap lestari dan menarik minat lebih ramai generasi muda. Kita harus semarakkannya, jadi kita akan melihat perkembangan ini sebagai salah satu usaha saya memperbanyakkan dokumentasi digital. Jadi sumber-sumber tentang dondang sayang ini kita banyakkan di dalam talian. Supaya anak muda ni dia nak cari je dia jumpa. Nak cari je dia jumpa kan. Dan mungkin nanti kalau lepas pandemik ni kita boleh orang kata buat secara lebih giat lah. Dalam tempoh pandemik hari itu kami memperbanyakkan program di dalam talian supaya benda ni senang dicari. JKKN Melaka turut merangka kerjasama dengan pelbagai institusi pendidikan, agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan untuk program bagi menyemarakkan seni dondang sayang. Hasilnya, ia berjaya menarik minat generasi muda. Diri
memang kita pakai lirik pantun lama. Pantun lama dia punya isi dia tu, dia tersembunyi. Nasihat dia tu, dia tersembunyi. Dia ada yang barisan atas dia membayang, barisan bawah dia memberi kata erti. Dan susunan ayat dia tu orang sekarang pun susah nak cipta. Time sekolah, time darjah 5 tu pernah masuk nyanyian. Lepas tu pindah sekolah lain. Lepas tu tiba-tiba je cikgu dapat tahu, lepas tu cikgu suruh nyanyi. Siang belajar. Kalau yang berlatih tu kadang-kadang dengar lagu asli, lepas tu ikut dia punya lenggok. Tengok YouTube. Lepas tu latihlah ikut macam sampai sama dengan apa yang dilihat tu. Kebanyakannya tengok lirik, tapi ada yang hafal. Asam kelubi si asam payah, hidup subur lebat berbuah. Asam kelubi si asam payah, muda dan mudi saya nak tanya, dondang sayang, bagaimanakah Rasulullah, nak hindar Rasulullah. Irama gemersik petikan biola, alunan indah tidak terbilang. Dondang sayang seni Melaka terus dipelihara biar tak hilang. Nurul Ashikin Abdul Halim untuk Berita RTM. Bahan itu mengakhiri lintas langsung dari Studio Mini RTM Melaka. Untuk melancarkan perjalanan hari mengundi pada 20 November nanti, patuhilah SOP bagi mengelakkan anda termasuk dalam statistik COVID-19. Sentiasa ikuti Berita RTM untuk maklumat sahih PRU Dun Melaka. Kembali ke Angkasa Puri.